Dalam perbicaraan kes pencerobohan Lahad Datu menutup kes semalam tanpa memanggil saksi utamanya. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dasuki Mokhtar berkata pihak pendakwa tidak dapat mengesan pegawai cawangan khas yang telah bersara SS Zulkifli Abdul Aziz yang berperanan penting dalam perundingan dengan para penceroboh di Kampung Tondua Lahad Datu. Pihak pendakwaan mempunyai tempoh sehingga semalam untuk memanggil Zulkifli yang berkhidmat sebagai timbalan pengarah cawangan khas Sabah semasa pencerobohan itu. Tetapi sebaliknya mengemukakan dua saksi untuk memberi keterangan berhubung usaha untuk mengesan pesara pegawai polis tersebut. Kopral Muhammad Firdaus Jaimon dari Unit D5 Jabatan Siasatan Jenayah Sabah memberitahu mahkamah beliau diarah oleh pegawai atasannya DSP Ang Seo Aun pada 1 Oktober tahun lepas untuk menyerahkan Sapina kepada Zulkifli. Sementara itu, DSP Ang memberitahu mahkamah semasa menjalankan siasatan mengenai insiden pencerobohan, beliau menerima kenyataan Zulkifli yang dirakamkan oleh ACP Muhammad Ahir Ishak. Hakim Stephen Chung menolak permintaan pihak pendakwaan untuk membuat penandaan pada kenyataan itu sebagai barang bukti kes memandangkan Muhammad Ahir, orang yang mencatatkan kenyataan Zulkifli, tidak dipanggil memberi keterangan. Perbicaraan di Jabatan Penjara Sabah telah berlangsung selama 239 hari sejak 6 Januari 2014 dengan 166 saksi memberi keterangan. Seramai 30 orang termasuk 27 warga Filipina dituduh atas pelbagai kesalahan berhubung kes pencerobohan Lahad Datu antara 12 Februari hingga 10 April 2013. Mahkamah menetapkan 25 Januari untuk mendengar penghujahan. Daerah Tenom dipilih sebagai tuan rumah bagi Majlis Pelancaran Sambutan Pesta Keamatan tahun ini. Majlis pelancaran itu yang akan diadakan di Padang Pekan Tenom 1 Mei depan dijangka dihadiri lebih 10,000 orang. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengurusi Jawatan Kuasa Induk Perayaan Pesta Keamatan Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata Jawatan Kuasa memilih tema keamanan dan persahabatan bagi pesta tahun ini. Ia dilihat sesuai dengan peranan perayaan tersebut yang dianggap sebagai wadah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di Sabah. Atas niat yang suci murni kita untuk memastikan wujudnya suasana harmoni, suasana aman, damai dan sentosa. Dan sekaligus tentu sekali untuk generasi muda, latar belakang kebudayaan mereka itu akan mereka ketahui sebagai tambahan bahan informasi dan juga rujukan kepada mereka. Beliau bercakap kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Induk Perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2016 di Dewan JKR Kota Kinabalu. Menurut Tan Sri Pairin yang juga Presiden Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Sabah KDCA, kemuncak sambutan Pesta Keamatan akan diadakan di Hongkod Keesaan KDCA di Penampang pada 30 dan 31 Mei dengan pelbagai acara termasuk persembahan kebudayaan kaum Kadazan Dusun. Penutupan perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri dijangka disempurnakan yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin. Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah perlu mengadakan perbincangan terperinci dengan Persatuan Pengusaha Teksi dan Bas di negeri ini berhubung penubuhan syarikat konsortium pengangkutan awam khususnya melibatkan perkhidmatan teksi di Bandaraya Kota Kinabalu. Pengerusi LPKP Sabah, Datuk Remy Unggi berkata, pandangan dan syur pengusaha teksi di negeri ini perlu diberi keutamaan dan pertimbangan kerana banyak perkara perlu diambil kira termasuk pengurusan dan operasi menerusi penubuhan syarikat konsortium. Perkara ini kita boleh berbincang dengan lebih lanjut bagaimana mekanisme cara yang terbaik untuk kita menjadikan pengangkutan awam ini terutama teksi dan juga bas dapat beroperasi dengan lancar. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas pendekatan LPKP dalam menjamin keselesaan pengguna dan pengusaha kenderaan perdagangan khususnya teksi di Sabah.
Menurut Datuk Remy, pengujutan syarikat konsortium pengangkutan awam yang dipelopori Persatuan Kenderaan Perdagangan dapat memastikan sistem pengangkutan awam negeri lebih sistematik dan selesa bagi penumpang serta pengusaha pengangkutan awam. Mengenai perkhidmatan teksi di negeri ini, beliau berkata pengangkutan awam itu merupakan perkhidmatan pertama yang diperlukan pelancong asing yang tiba di negeri ini. Justru amat penting bagi para pemandu teksi untuk memberi perkhidmatan terbaik, mesra dan selamat dalam menonjolkan imej cemerlang kepada penumpang termasuk pelancong dalam dan luar negara. Koperasi Kemajuan Perikanan dan Nelayan Sabah Ko Nelayan Tuaran bersedia membantu para nelayan dan individu yang berminat untuk mendirikan pelantar memancing ikan bagi tujuan rekreasi pancing kepada kaki-kaki pancing. Ketua Unit Industri Aquakultur Ko Nelayan, Burhan Haji Jaafar berkata, perancangan untuk mewujudkan pusat rekreasi seperti itu mampu meningkatkan sumber pendapatan nelayan, khususnya yang tinggal di kawasan Trayong dan Tuaran amnya. Kita sedia membantu, kita sedia memberi tunjuk ajar dan sekaligus Ko Nelayan kalau seandainya pengusaha tersebut berminat, kita akan memberi kursus kepada mereka lah, khususnya dari segi pengiraan macam mana untuk membina pelantar, berapa kos-kos yang terlibat lah di dalam pembinaan. Beliau ditemui pemberita RTM di pelantar memancing ikan Ko Nelayan Trayong di Tuaran. Bagi menjana pendapatan Ko Nelayan, pihaknya juga telah membina pelantar memancing ikan merin di kawasan projek ternakan ikan dalam sangkar Ko Nelayan Trayong dan membuka kolam pancing ikan marin Ko Nelayan di Kampung Laya-Laya Tuaran. Beliau berharap lebih banyak pusat rekreasi pancing seperti pelantar memancing diwujudkan dalam tempoh 5 tahun akan datang sekaligus menjadikan Tuaran sebagai hub pelancongan bagi kaki-kaki pancing. Kita memancing di laut ni kadang-kadang dia susah mendapat. Jadi pemancing yang mungkin baru berjinak-jinak dalam aktiviti memancing ni boleh datang ke kolam dan dia boleh dapatlah rasa tarikan ikan-ikan yang bersaiz 500 gram ke atas lah. Pelantar memancing ikan Trayong dibuka 24 jam dengan bayaran RM10 seorang bagi satu joran dengan kaedah tangkap dan ambil. Manakala di kolam memancing ikan merin pula dikenakan bayaran RM5 seorang bagi satu joran dalam tempoh sejam dengan kaedah tangkap dan lepas. Para pemancing ikan juga boleh membeli ikan yang ditangkap di kolam berkenaan dengan harga RM18 sekilogram bagi ikan siakap dan RM32 sekilogram bagi ikan kerapu hybrid. Bagi sebagian orang, memancing sememangnya amat menjemukan. Namun, tidak bagi kaki-kaki pancing. Apabila mereka sanggup menunggu berjam-jam semata-mata untuk menunggu umpan mereka disambar ikan. Emran Azmi Rosli dan jurukamera Anul Lantang serta pembantu jurukamera Zulkifli Abdul Rahim untuk RTM. Sejak penganjurannya 4 tahun lalu, Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara tahun ini diharap menjadi tanda aras dalam kemartabat tokoh-tokoh yang dipilih menerusi festival itu. Antaranya penyair tempatan Dr. Haja Zaitun Haji Ajmain dan penyair dari negara Brunei Darussalam, Haji Jawawi Haji Ahmad yang menerima anugerah tokoh Maharajan 2015. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif berkata, Maharajan Pusuratan dan Kesenian Islam Nusantara 2016 akan diadakan di Membakut bermula 20 sehingga 22 Mei. Bertemakan Pusuratan dan Kesenian Islam merentas ASEAN, festival kali kelima itu turut memberi tumpuan terhadap penglibatan golongan muda. Memang sekarang pun Dewan Bahasa meneruskan usaha membentuk, membina penulis remaja, termasuk penulis remaja Islam, dan mereka akan jadi ahli peserta. Dan tahun lepas kita ada menjemput atau mengundang pemuisi daripada Keningau, remaja, dan memang bagus persembahannya.
Sementara itu, Presiden Badan Bahasa dan Sastra Sabah, Bahasa, Jasni Madlani berkata, Maharajan kali ini turut mengadakan pertandingan kad bermula semalam sehingga 15 April yang terbuka kepada peminat senihat, tempatan dan negara-negara ASEAN. Saya harap kita akan menerima semua karya penyertaan itu pada tarikh yang kita telah tetapkan dan kita akan mengambil masa sekurang-kurangnya 1 bulan untuk penilaian. Maklumat lanjut pertandingan boleh diperoleh dari laman Sesawang Bahasa dan Ikatan Penulis Sabah. Maharajan Pusuratan dan Kesenian Islam Nusantara 2016 yang dijangka melibatkan 200 jemputan dari seluruh rantau ASEAN akan dirasmikan yang di Pertuan Negeri Tun Haji Johar bin Dato' Haji Mahiruddin. Umat Islam harus mencontohi kepribadian Rasulullah untuk menjamin kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Penceramah bebas Ustaz Syarizan Daud Al-Turabi berkata umat Islam yang mencontohi kepribadian Rasulullah mampu mencapai kemenangan dalam pelbagai aspek. Ini termasuk bidang pendidikan, ekonomi dan sosial, seterusnya menyumbang kepada kemajuan negara pada masa akan datang. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ceramah bertajuk Kejayaan Rasulullah Mentransformasi Sri Kandi Islam ke Arah Kecemerlangan sempena sambutan Maulid Rasul Anjuran Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa di Kota Kinabalu. Turut hadir isteri yang di Pertuan Negeri, Tuan Puan Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Terdahulu pengerusi penganjur Hajah Zaleha Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Kasim dalam ucapannya memberitahu program tersebut bertujuan menyemarakkan lagi rasa cinta terhadap Rasulullah selain mengeratkan ukhuwah Islamiah sesama umat Islam. Lebih 100 ahli pertiwisa menghadiri program ini. Seterusnya, ikuti paparan acara di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 10 pagi ini, yang di Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Dato' Haji Mahiruddin dijadual menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Eksekutif Borneo Petroleum and Petrochemicals Sdn Bhd, Tuanku Mutasim Tuanku Daud dan rombongan di Istana Negeri Kota Kinabalu. Pada pukul 7 malam, Majlis Penyampaian Sijil 5S dan MS ISO 9001-2008 Sedafiat Sdn Bhd akan diadakan di Hyatt Regency Kinabalu, Kota Kinabalu. Majlis dijangka dihadiri Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif. Akhir sekali pada pukul 7.30 malam akan berlangsung Majlis Salam Berkenalan Iksnita Kudat di Rumah Rehat Kudat. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Nur Afni di Angkasa Puri. Silakan.